Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kita pada kelas hari ini iaitu mikroorganisma, dan apa yang cikgu nak ajar pada hari ini ialah pertama iaitu proses hidup mikroorganisma. Kedua, awak akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Jadi dah sedia? Kita lihat slide seterusnya. Okey, baik. Sekarang sebelum masuk tajuk hari ni, kita imbas balik tajuk minggu lepas. Apa yang awak belajar? Ingat lagi? Okey, kita belajar 5 jenis mikroorganisma. Okey, apa dia 5 jenis tu? Pertama, fungi. Okey, fungi ni ialah kulat. Yang ada beberapanya kita boleh lihat dengan mata kasar. Ada yang tak boleh dan perlu lihat dengan mikroskop. Okey, kedua ialah alga. Alga ni ialah mikroorganisma yang halus yang hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Okey, contohnya ialah spirulina. Okey, ketiga ialah protozoa. Protozoa ni apa? Kita ingat balik, protozoa ni ialah mikroorganisma yang tinggal di dalam air. Contoh kolam ke tasik ke. Selalunya contoh yang paling senang awak nak ingat ialah paramecium dan ameba. Okey. Seterusnya bakteria. Bakteria yang paling senang nak ingat, bakteria ni dia ada bakteria baik, dia ada bakteria jahat. Bakteria yang baik tu contoh macam lactobacillus yang ada dalam perut awak. Okey. Kalau yang jahat tu yang boleh buat awak sakit lah, sesama ke apa-apa ke. Okey, yang tu adalah bakteria jahat. Selalunya bakteria ni dia ada dekat sekeliling kita, udara, air, kat badan kita pun ada, dekat peluh kita pun ada. Peluh. Satu fakta menarik, peluh pun ada bakteria. Bukan peluh kita yang ada bakteria. Cair badan kita tak ada bakteria. Cumanya bakteria yang ada dekat udara yang melekat dekat badan kita yang membuatkan badan kita berbau busuk. Okey, bakteria yang menyebabkan bau busuk. Okey. Seterusnya ialah virus. Paling hangat sekarang ni, virus yang paling cepat merebak ialah coronavirus. Kalau semua ni mikroorganisma ni, saya rasa kalau awak boleh lihat dengan mata awak, contoh awak pergi dekat kolam, awak boleh nampak amoeba bergerak, paramecium bergerak. Saya rasa awak tak masuklah kolam, awak tak mandilah, kan? Jadi ini adalah mikroorganisma yang awak dah belajar minggu lepas, dan hari ni sambungannya ialah awak nak belajar semua ni mikroorganisma ni, mereka ni organisma lah, organisma ni pun menjalani proses hidup. Okey, apa proses yang dia lakukan? Ada 3. Apa dia? Yang pertama, proses hidup mikroorganisma ada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama, mikroorganisma boleh bernafas. Okey, boleh bernafas. Macam mana kita nak buktikan mikroorganisma ni boleh bernafas? Contohnya, okey, tengok gambar, lihat gambar. Contohnya macam kita menggunakan yeast waktu kita buat roti. Waktu mak awak buat donat, buat apa lagi? Yang menggunakan roti. Okey, dalam roti tu sebenarnya dia dah letakkan yeast. Yeast ni apa? Yeast ni adalah sejenis fungi. Fungi ni macam kulat lah. Okey, yang kita gunakan dalam pembuatan roti. Mak awak akan masukkan sikit dengan air suam. Okey, lepas tu gaul dengan roti tu. Bila dia dah jadi dough,
mak awak pun biarkan sekejap dalam bekas tu. Lepas setengah jam, bila buka balik, wah, apa yang jadi? Okey, duh itu mengembang. Okey, kenapa dia boleh kembang macam ni? Daripada saiz dia kecil, tiba-tiba jadi penuh satu mangkuk. Kenapa? Sebab yeast dia kan mikroorganisma. Jadi perubahan saiz ni menunjukkan bahawa yeast dalam tepung tu, dalam duh tu, dia dah bernafas. Okey. Bila dia bernafas, macam kita lah bernafas, kita akan keluarkan karbon dioksida. Sama macam yeast. Yeast bernafas, dalam tepung tu dia keluarkan karbon dioksida. Bila banyak karbon dioksida, jadi mengembanglah duh tu dan saiz dia semakin besar. Okey. Apa jadi kalau biar lagi lama? Maksudnya lagi kembanglah duh tu. Sebab tu mak awak bila dah nak guna, mak awak akan tepuk balik untuk keluarkan gas tu. Okey, supaya dia tak terlalu kembang. Alright, ini yang pertama. Proses yang pertama, mikroorganisma mesti akan bernafas. Okey. Tengok slide seterusnya. Okey, mikroorganisma juga boleh bergerak. Macam mana dia bergerak? Okey, tengok gambar ni. Cikgu dah tunjuk dah. Okey, ini adalah paramecium. Ini adalah paramecium. Cuba tengok paramecium dia bergerak macam mana. Bentuk dia tetap, tapi dia ada kaki. Dia ada silia, panggil silia, bulu-bulu halus yang buat dia bergerak kat tepi ni. Ni cara paramecium bergerak. Amoeba macam mana pula dia bergerak ni? Amoeba dia tak ada bentuk tetap. Jadi macam mana dia bergerak? Awak tengok cecair dalam ni. Cecair dalam badan dia ni yang akan tolak dia, tiba-tiba jadi bentuk lain. Okey, nampak? Ini menunjukkan mikroorganisma boleh bergerak. Tapi awak tak nampak. Awak tak nampak. Awak hanya boleh nampak kalau guna mikroskop. Okey. Jelas? Seterusnya, ini yang kedua, bergerak. Ketiga, mikroorganisma boleh bertumbuh. Macam mana dia bertumbuh? Contoh yang paling mudah, kita tengok pada roti lah. Macam ni. Tengok dalam gambar ni. Bila ada air kena pada sesuatu permukaan, dia lembab, naiklah sikit. Mula-mula sikit, lepas tu semakin banyak dia bertumbuh. Bertumbuh bagai cendawan. Sebab apa dia boleh bertumbuh? Mestilah ada sesuatu yang buatkan dia boleh bertumbuh. Macam awak lah, kalau awak tak ada tenaga, mesti awak lembik kan? Sama, ada keadaan yang membuatkan mikroorganisma ni hidup bertumbuh dengan cepat. Okey? Jadi ada berapa proses hidup? 3. Pertama, mikroorganisma boleh bernafas. Kedua, boleh bergerak. Dan ketiga, boleh bertumbuh. Jadi kena ingat tu, ada 3 proses hidup mikroorganisma. Okey, baik. Faktor pula. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, apa dia? Yang pertama ialah suhu yang sesuai. Okey, suhu yang sesuai. Suhu sesuai ni maksudnya tak panas sangat, tak sejuk sangat. Suhu yang optimum yang selesa untuk dia bertumbuh. Setiap mikroorganisma tu tak sama. Ada yang boleh hidup suhu yang tinggi sikit, ada yang boleh hidup suhu yang rendah. Tapi biasanya suhu yang sederhana, suhu bilik. Banyak bakteria, banyak mikroorganisma yang boleh hidup pada suhu bilik. Okey, kedua ialah kehadiran
udara. Semua benda hidup mesti perlukan udara. Sama macam mikroorganisma. Mikroorganisma pun perlukan udara. Tak ada udara tak boleh hidup. Okey, yang ketiga ialah keasidan. Keasidan ni macam mana? Keasidan ni contohnya pH. Masam keadaan yang pH dia tinggi. Asid ni selalunya orang kata masam lah, masam. Keadaan yang terlalu berasid, ada mikroorganisma tak boleh hidup. Okay. Keadaan yang kurang asid, ada juga yang boleh hidup, ada juga yang tak boleh hidup. Selalunya dia pilih suhu keasidan yang, bukan suhu, keasidan yang optimum. Okay, yang selesa untuk dia, tak tinggi, tak rendah. Orang panggil neutral lah. Okay. Keadaan neutral. Okay. Bukan alkali, bukan asid, tapi keadaan neutral. Okay. Yang keempat ialah air. Kehadiran air memang amat diperlukan oleh mikroorganisma. Tak ada air, dia susah untuk bertumbuh. Okay. Dan yang kelima ialah nutrien. Nutrien ni maksud senang cerita kita panggil sebagai zat makanan lah. Okay, sumber makanan untuk mikroorganisma. Macam kita juga proses hidup kita juga perlukan makanan. Sama untuk proses hidup mikroorganisma, dia juga perlukan makanan, perlukan nutrien untuk dia, untuk mikroorganisma bertumbuh dengan lebih baik lah. Okay. Jadi nak senang ingat ialah ingat yang bahagian depan ni je, iaitu apa dia? S U K A N. Sukan. Suhu, udara, keasidan, air dan nutrien. 5. Okey, 5 untuk awak ingat. Senang je. Okey. Selesai untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, apa tugasan awak untuk hari ini ialah kita dah belajar tentang faktor pertumbuhan. Ada 5 tadi, sukan kan? Jadi, kita nak uji pula 2 faktor. Daripada 5 tadi, kita nak uji 2 untuk lihat betul ke faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ibaratnya macam uji kaji untuk pengesahan je lah. Okay. Pengesahan adakah ianya benar atau tidak. Okay. Jadi apa yang awak perlu lakukan, ada 2 aktiviti. Aktiviti pertama ialah uji faktor kehadiran air dan cahaya. Yang kedua ialah uji faktor suhu yang sesuai. Okey? Okey, aktiviti 1, ni yang cikgu buat. Okey, awak ambil 2 keping roti, masukkan 1 keping. Okey, gunakan 2 keping roti, 1 keping awak spray depan dengan belakang. Okey, spray, lepas tu masukkan dalam plastik. Ni. Yang ni. A ni. Okey, masukkan dalam plastik dan awak simpan dekat tempat gelap, dalam laci ke yang tak ada cahaya. Okey, simpan dalam 5 hari. Okey. Kedua, 1 keping lagi, jangan spray, biarkan kering. Okey, awak simpan dekat tempat yang terang. Yang tak ada gelap sangat lah, atas meja ke, tepi tingkap ke. Okey. Jadi untuk apa awak buat ni? Lepas awak dah buat ni, cikgu nak awak tangkap gambar pada hari kedua. Awak tengok balik, ada tak pertumbuhan ulat, dan tengok pada hari kelima. Tangkap gambar hari kedua dan tangkap gambar pada hari kelima. Okey, pegang dulu gambar tu. Okey, aktiviti kedua. Cara yang sama juga. Tadi nak uji air, sekarang kita nak lihat suhu yang sesuai. Macam mana? Awak pilih je barang yang ada dekat rumah awak. Buah ke, sayur ke. Kalau ada pisang, ambillah pisang 2 biji. Kalau ada anggur, ambillah anggur sikit. Okey, cili, ambillah cili. Okey, ambilkan sedikit. Okey, beberapa biji anggur, biarkan di atas meja untuk beberapa hari, 5 hari lah. Tak payah lama sangat, 5 hari je.
Okey, yang lain simpan dalam peti. Sebab kita nak satu suhu sejuk, satu suhu biasa. Okey, organisma kan dia suka pada suhu biasa, suhu bilik, suhu neutral kan, suhu yang optimum. Tak panas, tak sejuk. Jadi kita nak lihat adakah betul membuktikan mikroorganisma boleh membiak. Okey. Satu lagi, separuh awak simpan dekat luar, separuh lagi awak simpan dalam peti. Kalau awak guna pisang, satu biji letak kat luar, satu biji simpan dalam peti. Okey, hari kedua ambil gambar, hari kelima pun awak ambil gambar. Okey, jelas? Kedua dan kelima je. Alright. Lepas tu awak nak buat apa dengan gambar tu? Dua keping gambar yang aktiviti 1 tadi dengan dua keping gambar aktiviti 2 ni. Okey. Apa yang awak perlu buat ialah macam ni. Ini adalah cara penulisan yang cikgu tunjuklah. Awak tulis dalam buku biru panjang. Okey. Ada dua aktiviti kan, jadi dua cara penulisan. Pertama, awak tuliskan tajuk proses hidup mikroorganisma. Okey, apa aktiviti yang pertama awak tuliskan? Membuktikan kulapuk bertumbuh. Kulapuk bertumbuh je lah. Okey, yang bezanya dekat bawah ni nanti. Nyatakan inference sebab mengapa kulapuk bertumbuh. Yang ni. Okey. Ataupun awak boleh salin je tajuk dia. Uji kaji, menguji faktor apa dia? Faktor air dan cahaya, ataupun menguji faktor suhu yang sesuai. Boleh tulis dekat sini bahagian aktiviti, tulis tajuk dia. Okey, jadi dua keping gambar yang awak ambil tadi, awak print, tampal dekat sini, dekat bahagian yang tak ada garisan tu. Kalau guna buku biru panjang tu lah. Kalau tak ada buku biru panjang, tak sampai lagi, awak boleh tulis dekat tampallah dekat kertas A4 ke, ikut kreativiti awak, tapi kemas. Kerja mesti kemas. Tampal gambar hari kedua dengan hari kelima. Yang tak ada printer, boleh lukis. Ingat lukisan sains macam mana? Dia bukan warna, dia lakar je satu garisan. Okey, ingat balik kemahiran proses sains, melakar. Kemahiran manipulatif, melakar. Jadi, lakarkan gambar tu dekat sini. Hari kedua dan hari kelima. Kemudian tuliskan pemerhatian pada hari kedua. Apa yang awak nampak? Awak tuliskan perbezaan dia. Warna ke, bentuk ke. Pemerhatian kan awak dah belajar. Dia boleh lihat melalui mata. Awak boleh sentuh dengan tangan. Jadi apa yang awak rasa? Kalau awak rasa dia lembap, lembek ke? Ataupun bila bau busuk ke? Tuliskan pemerhatian. Okey. Nyatakan inference sebab mengapa kulapuk tumbuh. Yang ni kaitkan balik dengan faktor yang awak uji lah. Awak nak uji tu mestilah awak nak tengok adakah ianya ada atau tidak kan. Jadi tuliskan apakah inference yang menyebabkan kulapuk tumbuh. Okey, kemudian tuliskan kesimpulan. Kesimpulan ni awak boleh tulis apa dia yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, berdasarkan gambar tu lah ceritakan. Secara kesimpulannya, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Tuliskan. Okey, jadi ada dua tugasan aktiviti tu, awak tulis dua cara penulisan dia. Right? Jadi, macam mana nak hantar? Hantarlah pada cikgu awak. Kalau 6 UKM, hantar pada saya. Kalau 6 UPM, hantar pada cikgu Fairuz. Okey, kat bawah ni saya state. Hasil tugasan boleh dihantar secara rakaman video ataupun bertulis kepada guru subjek. Yang ni terpulang pada kreativiti. Kalau awak rasa nak hantar video, awak rasa mudah sangat untuk buat dengan video, awak boleh guna video. Tapi yang mana yang awak sukalah. Yang penting kemas dan saya dapat objektifnya, iaitu tugasan ni. Okay, saya nak tahu hasil selepas membuat aktiviti. Gambar mesti jelas. Itulah. Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa pada kelas seterusnya minggu depan bersama dengan Cikgu Fairuz. Okey. Bye. Assalamualaikum.